Assalamualaikum semua. Saya Nur Ain Fatihah binti Zakaria dari Grup G. Hari ini saya nak bentangkan tugasan untuk subjek ekonomi dalam pengurusan. Tajuk yang saya nak share ialah kesan inflasi terhadap ekonomi di Malaysia. So, apa itu inflasi? Okey. Inflasi ini adalah fenomena kenaikan harga secara menyeluruh dan berterusan dalam pasaran. Peningkatan harga pula disebabkan oleh perubahan dalam faktor ekonomi yang mengakibatkan kejatuhan nilai kuasa beli wang. Inflasi juga salah satu masalah ekonomi yang dihadapi oleh sesebuah negara, terutamanya negara yang mengamalkan ekonomi pasaran bebas. Seterusnya, kadar inflasi pula diukur berdasarkan perubahan indeks harga pengguna sesebuah negara. Okey, inflasi yang berlaku akan membawa kepada dua kesan, iaitu kesan negatif dan kesan positif. Okey, kesan negatif inflasi akan menyebabkan tingkat harga umum meningkat. Sebab tu pendapatan benar penduduk akan menurun dan merendahkan kuasa beli pengguna. Okey, seterusnya golongan berpendapatan tetap, pemiutang dan orang yang menabung di institusi kewangan mengalami kerugian kerana inflasi telah mengurangkan pendapatan benar yang mereka terima. Jadi seterusnya firma juga akan kurang cekap kerana terpaksa memberhentikan operasi apabila berlaku inflasi tolakan kos dan inflasi diimport. Hanya firma yang cekap dan mempunyai modal yang besar sahaja yang akan membeli faktor pengeluar yang semakin mahal semasa inflasi. Jadi, apabila berlaku inflasi dalam negara, harga ekspor akan jadi lebih mahal dari harga import. Sebab tu akan menambah import dan mengurangkan ekspor. Seterusnya akan memburukkan imbangan pembayaran. Okey, akhir sekali pertambahan jumlah import dan pengurangan ekspor yang menjejaskan kadar pertukaran asing. Jadi keadaan ini akan berlaku kejatuhan nilai mata wang dalam negara dan menyebabkan kejatuhan pelaburan asing. Okey, seterusnya saya nak share tentang kesan positif kepada inflasi, iaitu inflasi yang sederhana akan mengelakkan pelaburan dari firma-firma. Jadi, firma akan menambah penawaran agregat untuk memenuhi petambah permintaan agregat. Antara kesan positif lain terhadap inflasi ialah pertambahan pelaburan yang akan meningkat penggunaan guna tenaga. Sebab tu akan terdapat pengurangan kadar pengangguran. Jadi baguslah kurang kadar pengangguran. Selain itu, golongan pemilik harta tetap, pemilik saham dan juga golongan peniaga akan menikmati keuntungan semasa inflasi. Contohnya, harga harta tetap meningkat seperti rumah, bangunan dan juga hartanah. Pertambahan pelaburan juga menambahkan keluaran negara jika ekonomi belum mencapai tingkat guna tenaga penuh. Seterusnya, pendapatan negara juga turut bertambah. Jadi inflasi dalam negara akan menaikkan harga barang ekspor dan menurunkan harga barang import. Jika faktor-faktor lain tidak berubah, kadar syarat perdagangan negara akan bertambah baik. Jadi dengan kadar syarat perdagangan yang bertambah baik, dapat membaiki kedudukan imbangan perdagangan negara. Okey, seterusnya saya nak share punca-punca inflasi di Malaysia, iaitu bencana alam seperti banjir yang berlaku di dalam atau luar negeri yang menyebabkan inflasi berlaku. Sebab tu penawaran barangan sama ada dalam negara atau yang diimport akan berkurangan dan menyebabkan harga barangan juga meningkat. Seperti tepung gandum, beras, buah-buahan yang kebanyakan masih diimport dari luar negara. Okey, kenaikan mata wang asing juga yang berbanding ringgit Malaysia juga salah satu punca berlaku inflasi. Jadi barangan yang diimport akan menjadi lebih mahal seperti tepung gandum, kacang soya dan juga beras. Seterusnya, permintaan yang luar jangkaan, iaitu permintaan pasaran yang lebih tinggi daripada bekalan akan tercetus inflasi juga. Macam pada musim perayaan ataupun musim cuti sekolah, kan banyak kenduri kahwin. Jadi permintaan akan meningkat dan akan menyebabkan kenaikan harga barangan. Satu lagi, sikap rakyat Malaysia juga suka berbelanja mengikut nafsu dan bukan mengikut keperluan juga boleh menyebabkan inflasi. Sebab tu bertambah dengan sikap pemborong atau peniaga yang turut mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang berlipat kali ganda. Jadi bekalan wang meningkat melebihi bekalan barangan.
atau perkhidmatan dalam pasaran juga akan menyebabkan inflasi berlaku. Okey, pendapatan rakyat bertambah dengan kenaikan gaji atau harga komoditi pertanian meningkat dan menyebabkan pendapatan rakyat yang boleh dibelanjakan meningkat. Okey, wang yang banyak mengejar barangan yang sikit akan menyebabkan inflasi berlaku juga. Seterusnya, langkah-langkah nak atasi inflasi di Malaysia. Okey, yang pertama, pengamal dasar fiskal menguncup. Kerajaan menaikkan cukai dan mengurangkan perbelanjaan dan kemampuan membeli masyarakat yang akan menurun. Jadi, boleh mengurangkan perbelanjaan dan permintaan agregat. Pengurangan permintaan agregat akan menyebabkan harga umum menurun dan akhirnya inflasi tarikan dapat diatasi. Okey, yang kedua, memberi kesedaran kepada pengguna. Seperti kempen membeli barangan tempatan berbanding barangan import yang lebih mahal, dan rakyat juga akan lebih digalakkan untuk membeli barangan tempatan. Seterusnya, dapat membolehkan pengusaha industri kecil dan sederhana dapat manfaat juga. Hal ini akan dapat defisit pendapatan negara supaya nilai mata wang Malaysia juga tidak jatuh, di mana mata wang asing terutamanya dolar Amerika dan seterusnya dapat mengawal inflasi. Okey, akhir sekali dapat memberi kesedaran kepada anggota masyarakat, di mana orang ramai digalakkan menanam sendiri keperluan harian seperti tanam sayur, tanam buah-buahan dekat kawasan rumah masing-masing lah. Jika semua orang berjaya bercucuk tanam, permintaan terhadap sayur-sayuran dan buah-buahan akan berkurangan lah, dan harga sayur dan buah-buahan akan menurun. Jadi kat sini inflasi dapat dikawal. Okey, itu saja yang saya nak share hari ini. Sekian, terima kasih.